Assalamualaikum. Seperti biasa, kelas PDPR kita pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 2.2, pengurusan keuangan keluarga. Okey, dalam bab ini kita akan belajar subtopik 2.2.1 sumber pendapatan keluarga, 2.2.1 faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga, 2.2.3 bajet, 2.2.4 langkah-langkah menyediakan bajet, 2.2.5 matlamat kewangan, 2.2.6 perbezaan keperluan dan kehendak, 2.2.7 analisis keperluan dan kehendak, 2.2.8 matlamat berdasarkan keperluan dan kehendak, 2.2.9 kesan penetapan matlamat dan 2.2.10 kepentingan elemen simpanan dan pelaburan. 2.2.1 Sumber pendapatan keluarga. Okey, pendapatan merupakan satu unsur yang paling penting untuk membentuk keluarga sejahtera dan stabil. Okey, matlamat utama pengurusan sumber pendapatan keluarga ialah untuk membaiki kedudukan keuangan keluarga. Okey, di sini kita tengok sumber utama pendapatan keluarga ialah melalui pekerjaan yang konsisten, pekerjaan hakiki yang konsisten, iaitu kerjaan tetap yang dilakukan untuk mendapatkan gaji ataupun upah. Okey. Manakala sumber alternatif pendapatan keluarga ialah kerja atau perkhidmatan secara sampingan yang dilakukan di luar waktu kerja hakiki. Sebagai contoh, kerja-kerja yang dilakukan secara sambilan ataupun part-time yang dilakukan selepas melakukan kerja yang tetap. 2.2.1 Faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Okey, yang pertama kita lihat faktor pendidikan. Okey, sebelum tu dalam faktor ini dia terdapat 4 faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Yang pertama ialah pendidikan. Okey, tahap pendidikan yang tinggi membolehkan keluarga mempunyai pendapatan yang tinggi dan dapat mempengaruhi perbelanjaan. Maksudnya, jika dalam sesebuah keluarga itu tahap pendidikan mereka, maksudnya mereka mempunyai kelulusan yang tinggi, biasanya mereka akan dapat pekerjaan yang bersesuaian dengan kelaikan yang mereka perolehi dan sudah semestinya mereka mempunyai gaji yang tinggi berdasarkan kelulusan mereka. Okey, jadi dia dapat mempengaruhi perbelanjaan, iaitu mereka dapat memenuhi segala kehendak dan keperluan mereka. Okey, yang kedua ialah saiz, komposisi dan kitaran keluarga. Okey, semakin besar saiz keluarga, semakin tinggi perbelanjaan dan dia mengikut tahap kitaran keluarga. Okey, sebagai contoh, sesebuah keluarga yang mempunyai anak yang tidak ramai, sebagai contoh seorang anak berbanding dengan keluarga yang mempunyai anak yang ramai, sudah semestinya perbelanjaan keluarga yang mempunyai anak yang sedikit tadi mestilah kurang berbanding dengan keluarga yang mempunyai anak yang ramai. Dan dia termasuk juga keluarga yang mempunyai kitaran hidup keluarga yang berbeza. Sebagai contoh, jika keluarga sesebuah keluarga itu mempunyai kitaran hidup pada peringkat permulaan, misalnya katakanlah peringkat kanak-kanak, mungkin perbelanjaannya tidaklah sebesar keluarga yang mempunyai anak-anak yang berada pada peringkat perkembangan. Sebagai contoh, peringkat anak-anak yang berada di pusat-pusat pengajian tinggi yang sudah semestinya memerlukan perbelanjaan yang besar untuk ditampung. Okey. Yang ketiga, faktor ekonomi negara. Okey, ekonomi negara yang baik akan memberi peluang pekerjaan yang baik kepada rakyat. Jadi secara tidak langsung dia dapat mempengaruhi perbelanjaan keluarga. Okey, sebagai contoh, jika ekonomi negara berada dalam keadaan baik, sudah semestinya dia dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Okey, secara tidak langsung, bila rakyat ada pekerjaan dan sudah semestinya mereka mendapat gaji atau upah yang tinggi dan dapat berbelanja. Okey, mengikut tahap pendapatan mereka. Okey. Dan faktor yang keempat ialah pendapatan. Okey, pendapatan yang tinggi dapat memenuhi segala keperluan dan kehendak. Okey, namun mereka seharusnya berbelanja secara rasional untuk mengelakkan daripada timbulnya masalah keberhutangan. Okey, akibat daripada perbelanjaan yang tidak terkawal. 2.2.3 bajet. Okey, apa itu bajet? Bajet merupakan
satu pelan keuangan, iaitu cara kita mengimbangi wang yang dimiliki dengan wang yang dibelanjakan. Okey. Tujuan kita menyediakan bajet, kita lihat yang pertama kita lihat tujuan ialah untuk mencapai matlamat, keperluan dan kehendak. Maksudnya bila kita buat perancangan, kita akan dapat capai apa matlamat hidup kita ataupun apa perancangan kita, sama ada perancangan jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya, dan kita juga dapat memenuhi keperluan dan kehendak kita. Okey, yang kedua, tujuan membuat bajet ialah untuk mengenal pasti sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan. Maksudnya jika kita ada pendapatan yang tetap, okey, jadi kita tahu apa yang kita boleh gunakan daripada wang yang kita perolehi, okey, untuk kita belanjakan, sama ada untuk keperluan ataupun kehendak. Okey, yang ketiga ialah untuk kita mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak. Maksudnya kita boleh ubah suai. Okey, perbelanjaan yang kita dapat setiap bulan, misal katakanlah kita nak sama ada kita nak memenuhi keperluan kita ataupun nak memenuhi kehendak. Okey? Okey, jadi kita tahu yang mana yang lebih penting dan yang mana yang kurang penting yang boleh dikemudiankan. Okey, seterusnya ialah tujuan kita menyediakan bajet ialah untuk membantu individu membuat keputusan terhadap jumlah wang yang akan dibelanjakan dan disimpan. Maksudnya kita buat bajet, kita buat pelan perancangan. Maksudnya setiap bulan kita boleh agihkan jumlah wang. Misal katakanlah kita perbelanjaan yang digunakan setiap bulan, misal katakanlah pendapatan kita RM1,000 sebulan. Okey, kita agihkan perbelanjaan untuk keperluan barangan makanan katakanlah sebanyak 500 sebagai contoh. Dan kita boleh agihkan untuk simpanan sebagai contoh RM50. Okey, itu maksudnya kita buat keputusan, membantu kita untuk membuat keputusan jumlah wang yang akan disimpan ataupun yang dibelanjakan. Okey, seterusnya ialah untuk kita menggalakkan keluarga membuat simpanan. Apabila kita buat pelan perancangan keuangan, okey, jadi kita tahu kita mesti ada sedikit simpanan untuk kegunaan kecemasan. Okey. Dan yang akhir sekali ialah untuk mengelakkan pembaziran. Maksudnya apabila kita ada sumber pendapatan, kita buat perancangan, kita dah ada jumlah pendapatan kita agihkan untuk membeli keperluan. Okey, barang-barang makanan sebagai contoh itu adalah barang keperluan kita untuk membayar segala bil-bil utility sebagai contoh bil air, bil elektrik. Okey, itu dan kita membeli barang mengikut keperluan sahaja. Jadi kita boleh mengelakkan berlakunya pembaziran. Okey, kalau kita tidak buat perancangan, misal katakanlah kita pergi ke pusat-pusat membeli belah, kita beli ikut suka hati dan sedangkan barang tersebut kita tidak perlukan dan akhirnya dia akan terbuang. Okey. 2.2.4 langkah-langkah menjadikan bajet. Okey. Dalam proses merancang keuangan, setiap keluarga seharusnya ikut langkah-langkah untuk menyediakan bajet seperti berikut. Okey, yang pertama, sebelum tu langkah-langkah ini dia mesti ikut turutan. Dia tak boleh ambil yang menilai bajet sebagai pertama, tak boleh. Okey, jadi maksudnya kalau yang pertama ialah menentukan matlamat keluarga, maksudnya itu adalah yang perlu kita lakukan. Dia tak boleh langkau ataupun kita tak boleh ambil yang tengah jadi pertama ataupun yang pertama pergi ke bawah, tak boleh. Okey. Jadi kamu perlu ingat yang ni. Okey, yang pertama, langkah yang pertama ialah menentukan matlamat keluarga. Apa matlamat keluarga kita? Apa yang kita nak capai? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan kategori keperluan. Maksudnya apa benda yang kita nak? Apa keperluan apa yang perlu keluarga sesebuah keluarga itu capai? Itu maksudnya menentukan kategori keperluan. Apa keperluan yang perlu dicapai dalam sesebuah keluarga? Okey, yang ketiga, menganggarkan pendapatan. Okey, anggaran pendapatan bulanan. Okey, katakanlah pendapatan bulanan sebanyak RM2,000 sebagai contoh. Jadi kita dah boleh anggarkan pendapatan kita banyak mana dan selepas itu barulah kita menganggarkan perbelanjaan. Okey, menganggarkan perbelanjaan mestilah langkah seterusnya mestilah kita mengimbangkan antara pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya bila kita berbelanja mestilah kita perbelanjaan itu kurang daripada pendapatan. Maksudnya perbelanjaan tidak boleh melebihi daripada pendapatan yang diperolehi. Okey, langkah yang akhir sekali ialah menilai bajet. Maksudnya selepas kita buat anggaran, menganggar keperluan,
pendapatan, perbelanjaan dan kita seimbangkan pendapatan dan perbelanjaan, kita buat penilaian sama ada langkah-langkah penyediaan bajet kita itu sesuai ataupun tidak. Adakah perbelanjaan yang kita gunakan setiap bulan itu adakah melebihi pendapatan? Okey, kalau dia melebihi pendapatan maksudnya kita perlu ubah balik supaya kita berbelanja mestilah kurang daripada pendapatan. Seterusnya, matlamat keuangan. Okey, berdasarkan keperluan dan kehendak, setiap keluarga boleh menetapkan matlamat jangka pendek, matlamat jangka sederhana dan jangka panjang. Okey, kita lihat apa dia matlamat jangka pendek. Okey, matlamat jangka pendek ini ialah matlamat yang ingin dicapai dalam masa yang singkat. Okey, contohnya kita perlu membeli pakaian, makanan. Okey, manakala matlamat ikut kehendak kita ialah kita perlukan, kita nak beli telefon pintar. Okey, ataupun kita perlukan perlengkapan rumah. Misalnya katakanlah kita nak beli sofa yang selesa. Okay. Matlamat jangka sederhana ialah matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa sederhana. Sebagai contoh, kita misalnya katakanlah dalam tempoh 2-3 tahun kita perlu beli kereta. Okay, itu matlamat keperluan. Okay. Manakala kehendak kita dalam matlamat jangka sederhana ialah misalnya dana pendidikan ataupun percutian. Percutian, misal katakanlah okey, dalam 2-3 tahun lagi kita akan pergi melancong. Itu sebagai contoh. Okey, manakala matlamat jangka panjang ialah matlamat yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk dicapai. Okey, misal katakanlah keperluan kita sebagai seorang Islam perlulah kita menunaikan fardu haji. Okey, katakanlah dalam tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun lagi saya nak menunaikan haji. Okey, itu sebagai contoh. Manakala kalau kehendak pula ialah saya bermatlamat untuk beli tanah. Okey, sebagai contoh. Itu sebagai pelaburan. Okey, itu 3 matlamat. Jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan keperluan dan kehendak. Okey, apa dia maksud keperluan dan apa dia yang dimaksudkan dengan kehendak. Okey, ini penting awak perlu ingat, iaitu keperluan bermaksud barang atau perkhidmatan yang membolehkan manusia terus hidup. Okey, terus hidup pada tahap keselesaan yang minimum. Okey, manakala kehendak bermaksud keinginan dan kemahuan terhadap berbagai jenis barang dan perkhidmatan untuk hidup lebih selesa dan mewah. Okey, kita lihat perbandingan antara keperluan dan kehendak. Okey, keperluan mesti dipenuhi untuk hidup. Okey, contohnya makanan, pakaian dan tempat kediaman. Maksudnya setiap manusia perlukan makanan untuk hidup. Perlukan pakaian untuk pakai. Okey, dan tempat kediaman, tempat tinggal. Okey, itu yang paling asas. Mesti ada, perlu. Okey, manakala kehendak ialah pelengkap kepada keperluan supaya manusia dapat hidup lebih selesa. Okey, sebagai contoh, kita dah ada keperluan sebagai contoh rumah. Jadi kita perlu ada kelengkapan dalam rumah sebagai contohnya sofa, katil, tilam, okey, televisyen. Itu untuk hidup lebih selesa. Itu adalah kehendak. Okey. Manakala yang kedua ialah keperluan itu terhad dan tidak ada banyak pilihan. Okey, bagi contoh apa? Makanan, pakaian macam tu je. Okey, manakala kehendak ia tidak terhad dan terdapat banyak pilihan. Sebab kita manusia ni macam-macam kehendak kita. Okey. Yang ketiga, perbezaan yang ketiga ialah mengikut peringkat Maslow, yang paling asas ialah keperluan asas dan yang paling tinggi ialah keperluan sempurna diri. Okey, sempurnakan diri. Okey. Manakala kehendak pula ialah mengikut pilihan seseorang individu yang biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, jantina, cita rasa dan pendapatan. Maksudnya kehendak berbeza mengikut jantina. Lelaki kehendak dia lain, perempuan kehendak dia lain. Okey, seterusnya yang keempat ialah keperluan mudah dipuaskan dan sama untuk semua manusia. Misalnya makanan, semua sama manusia makan. Okey, mesti basic dia makan makanan sama. Okey. Kehendak tidak mudah dipuaskan dan mengikut seseorang individu dengan individu lain tu dia berbeza. Misal katakanlah makanan. Dia ada makanan tapi ada orang ni nak makanan mewah. Okey, jadi itulah perbezaan, itu adalah kehendak dia. Cuma kalau keperluan adalah makanan yang asas. Okey, itu faham betul-betul keperluan dan kehendak. Okey, yang akhir sekali ialah keperluan ini ialah tuntutan semula jadi, manakala kehendak ialah melalui pengalaman. Okey, seterusnya kita masuk kepada 2.2.7 analisis keperluan dan kehendak. Okey.
Kehendak dan keperluan ini sentiasa berubah mengikut masa. Contohnya, kalau zaman dahulu telefon pintar itu adalah satu kehendak. Tetapi sekarang telefon pintar telah menjadi satu keperluan. Sama juga dengan kereta. Pada zaman dahulu kereta merupakan satu kehendak, tetapi sekarang kereta telah menjadi satu keperluan sebab dia penting untuk pengangkutan. Okey. Seterusnya, keperluan dan kehendak ni bergantung kepada jenis pekerjaan. Contohnya, komputer penting untuk bekerja dalam bidang pengurusan berbanding dengan juru elektrik. Dia tidak memerlukan komputer. Okey. Dan pengguna juga perlu bijak memilih sama ada sesuatu barang itu adakah dia keperluan ataupun kehendak supaya dia mengelakkan pembaziran. Itu adalah analisis keperluan dan kehendak. 2.2.8 matlamat berdasarkan keperluan dan kehendak. Okey, seterusnya kita lihat keperluan dan kehendak ini dia bergantung kepada hasil pendapatan dan keperluan. Okey, kalau pendapatan kita tinggi, kita boleh dapat keperluan dan kehendak kita. Okey. Kedua, kadang-kadang kita memerlukan barang di luar kemampuan. Jadi kita perlulah mempunyai matlamat. Iaitu matlamat kita capai yang diperlukan terlebih dahulu, yang lebih penting terlebih dahulu. Dan kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat tersebut dan kita perlulah mendahului kepentingan keperluan terlebih dahulu berbanding kehendak. 2.2.9 kesan penetapan matlamat. Okey. Matlamat yang ingin dicapai perlu disusun mengikut keutamaan. Namun begitu, matlamat mungkin berubah bergantung kepada pendapatan, pekerjaan, pertambahan ahli keluarga dan sebagainya. Maksudnya kita mungkin sebuah keluarga itu dia ada matlamat yang dah dicapai. Misalnya katakanlah dalam 2-3 tahun nanti mereka akan bermatlamat untuk mendapatkan sebuah rumah. Tetapi disebabkan oleh masalah perubahan pendapatan, misalnya katakanlah dibuang kerja, pekerjaan terhenti, okey, ataupun pertambahan bilangan ahli keluarga, jadi pendapatan mereka terpaksa dikurangkan ataupun berkurangan akibat daripada masalah-masalah tersebut. Jadi matlamat tidak dapat dicapai lah. Okey. Kesan penetapan matlamat ini dia ada dua kesan, iaitu satu kesan positif dan satu kesan negatif. Okey, kalau yang kesan positif dia dapat memupuk sikap positif seperti bersungguh-sungguh, tabah, okey, sabar, cekal dan berani dalam menghadapi risiko. Dan dia kalau kesan positif juga dia dapat meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga dan dia dapat meningkatkan daya kreativiti dan inovasi setiap ahli dalam keluarga. Manakala kesan negatif ialah dia dapat mengundang rasa tertekan dalam ahli keluarga. Okey, untuk mencapai matlamat tersebut dia akan tertekan. Okey, dan juga dia akan mencetuskan nilai negatif dalam diri seperti antisosial. Okey. Akhir sekali, kepentingan elemen simpanan dan pelaburan. Okey, kita lihat Terdapat 6 kepentingan simpanan dan pelaburan. Yang pertama, memperolehi pulangan dalam bentuk faedah serta dividen yang berganda yang akan meningkatkan pendapatan keluarga. Okey, yang kedua, menikmati kehidupan yang lebih berkualiti apabila mampu memiliki manfaat hasil daripada peningkatan pendapatan. Yang ketiga, menyediakan wang pendahuluan dan kos urusan pembelian apabila membeli aset seperti rumah atau tanah. Okey, kita boleh gunakan duit simpanan kita sebagai wang pendahuluan. Okey, keempat, membeli kelengkapan rumah secara tunai dan sekaligus dapat mengelakkan hutang dan membayar dengan harga yang lebih tinggi melalui angsuran. Okey, biasanya kalau kita beli secara berhutang, dividen ataupun faedah yang bukan dividen, faedah yang dikenakan adalah amat tinggi. Berbeza jika kita membeli secara tunai. Okey. Yang kelima, membiayai kos pendidikan anak-anak tanpa perlu membuat pinjaman pendidikan. Jika kita buat simpanan secara berpanjangan, maksudnya kita ada matlamat kita untuk dana pendidikan. Maksudnya bila anak-anak nak belajar, kita tak perlu buat pinjaman. Okey, maksudnya tidak ada masalah berhutang. Okey, dan yang keenam ialah dapat menyediakan wang untuk persaraan dan dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna selepas bersara. Maksudnya selepas bersara biasanya umur kita dah tua. Bila dah tua kita dah tak boleh buat kerja lagi. Jadi apabila kita ada simpanan, maksudnya kita boleh gunakan wang tersebut untuk kegunaan kita di waktu tua. Okey.